Anwar Ibrahim, pakar ekonomi, bekas Menteri Kewangan terbaik Malaysia. Betul ke? Ramai yang sebutkan Anwar Ibrahim ni pakar ekonomi sebab pernah jadi Menteri Kewangan masa tahun 1991 hingga 1998. Ya ke? Jom kita tengok apa Tuan M cakap masa Anwar Ibrahim jadi Menteri Kewangan. Sudah tentu di waktu kita menghadapi krisis keuangan, dia cadangannya tidak boleh memulihkan ekonomi negara, keuangan negara. Dia suka menurut apa yang disarankan oleh World Bank, oleh IMF. Saya pernah berkata kepadanya, kalau kita ikut mereka, negara mungkin tidak akan ada dana yang cukup untuk membayar gaji. Tetapi dia masih terus dengan pendiriannya menyokong IMF dan juga World Bank. Sebab itu saya terpaksa ambil alih kerajaan daripada Menteri Keuangan dan merancangkan pendekatan untuk memulih semula negara kita. Tun M sebut Anwar ni tak ada idea sangat pun nak memulihkan ekonomi negara ketika krisis ekonomi Asia 1997. Kalaulah Malaysia terima bantuan IMF dan World Bank masa tu, mesti banyak polisi negara yang terpaksa mengikut kemahuan IMF dan World Bank. Ni baru yang pertama yang Anwar buat. Presiden PAS sendiri dalam sebuah artikel ada sebut, kita tak boleh bergantung kepada tabung kewangan antarabangsa IMF yang mengundang penjajahan ekonomi, belenggu hutang dan segala akibatnya yang boleh mengundang campur tangan asing dalam negara. Kedua, masa Anwar Ibrahim jadi Menteri Kewangan selama 8 tahun bermula tahun 1991 sampai 1998, sebanyak 29 kali bajet tambahan dilaksanakan. Banyak betul. Kalau setiap tahun 2 kali tambah pun baru 16. Ini 29 kali bajet tambahan dalam 8 tahun. Reti mengurus ke tak sebenarnya sampai 29 kali bajet tambahan? Ketiga, Najib Razak pernah sebutkan kalau kes skandal forex disiasat, Tun M dan Anwar Ibrahim pun masuk senarai kluster mahkamah. Bolehlah Zahid sebut sekali nama mereka. Bukan saya saja kena charge. You are in the waiting list. Skandal melibatkan kerugian kira-kira RM32 bilion pada awal 1990-an itu atau bersamaan dengan nilai sekitar RM200 bilion sekarang adalah satu kejadian yang sangat besar. Anwar sendiri mengaku kes ni sangat merugikan kewangan negara. Dah ramai sangat yang duk kata dia ni hebat sebagai Menteri Kewangan dulu. Kalau betul, boleh tak Anwar jawab soalan-soalan ni? Pertama, kenapa krisis ekonomi tahun 97 hanya memberi kesan kepada beberapa negara sahaja dan bukan kepada seluruh rantau Asia atau dunia? Kedua, adakah ini kerana dasar-dasar kerajaan masa dia Menteri Kewangan lebih mementingkan pinjaman asing dan pelaburan dalam permainan bursa saham? Ketiga, adakah negara kita masa itu sering mengalami current account deficit dan international trade deficit? Dan keempat, adakah skandal forex BNM 33 bilion masa dia Menteri Kewangan telah melemahkan rizab antarabangsa yang sudah pun rendah, menyebabkan mata wang kita menjadi antara negara sasaran untuk diserang masa tu? Kelima, adakah pertumbuhan ekonomi yang tinggi pada awal tahun 90-an akibat dasar-dasar dia ataupun ianya kerana perjanjian Plaza Accord tahun 1985 di mana Amerika Syarikat memaksa Jepun untuk menaikkan nilai mata wang yen berganda-ganda? Akibatnya, kilang-kilang dan syarikat-syarikat Jepun terpaksa berpindah ke rantau ASEAN masa tu untuk kurangkan kos. Sebab tu, seluruh rantau ASEAN masa tu mengalami pertumbuhan ekonomi yang tinggi-tinggi dan bukan Malaysia sahaja. Keenam, adakah langkah Anwar untuk menaikkan kadar faedah pinjaman bank sehingga paras melebihi 12% mencekik syarikat-syarikat tempatan yang sudah pun mula menghadapi kesan kejatuhan mata wang negara yang pada ketika itu 1 USD bersamaan RM4.90 menjadi penyebab utama kenapa banyak syarikat-syarikat Malaysia terpaksa gulung tikar masa tu? Lim Guan Eng dah terserlah kelemahan dia masa 22 bulan. Dahlah accountant tak bertauliah, silap titik perpuluhan dan rakus jual aset negara. Rafizi pula pakar fitnah. Macam-macam sangat dah dia fitnah. Nak sebut kata tak ada pun pemimpin daripada PH yang mampu nak membawa ekonomi negara ke arah lebih baik. Lagi buruk ada. Dah tu undi PH apanya? Tolak PH, tolak Anwar. Minda korang dah terbuka ke belum? Sebab benda betul.